Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung perbincangan bab yang ke-41, hadis yang ke-53. Hadis yang ke-53, yang mana hadis ni saya telah baca pada minggu lepas ni. Jadi insya-Allah kita akan terus pergi kepada nota kaki yang ke-544 itu, iaitu biodata guru Imam Bukhari, Ali bin Al-Ja'd. Siapa dia Ali bin Al-Ja'd? Sebab ni salah seorang perawi ataupun guru Imam Bukhari yang dipertikaikan, dari sudut keadaan dia tu, sama ada siqah ataupun tidak siqah. Ali bin Al-Ja'd, ini guru Imam Bukhari. Saya tidak baca di penyamatan hadis dan terjemahan itu kerana kita telah baca sebelum ini. Cuma ringkasnya perbincangan ini sebelum saya pergi kepada nota 544 itu sebagai peringatan secara umum lah. Yang mana hadis yang ke-53 ini Imam Bukhari letak di bawah bab yang ke-41. Yang mana hadis ini berkaitan dengan khumus, berkaitan dengan khumus, iaitu 1/5 daripada harta rampasan perang itu, yang ditentukan untuk Allah dan Rasul dan juga orang-orang mukmin lah, tidak terlibat dalam peperangan, khususnya kalangan asnaf itu. Asnaf ni tidak semestinya untuk zakat sahaja, cuma mereka ini golongan yang sangat layak terima zakat, sedekah dan sebagainya, iaitu kumpulan orang-orang yang kita kata miskin ataupun dalam keadaan-keadaan tertentu yang menyebabkan mereka perlu dibantu. Baik, siapa dia guru Imam Bukhari ini? Ini saya pun tidak baca keseluruhan, ni saya akan petik saja. Pertama sekalinya dari segi nama beliau. Jadi Ali bin Al-Ja'd bin Ubaid Al-Jauhari Al-Hashimi Al-Baghdadi, kunyah dia Abul Hasan. Dikatakan Al-Jauhari, Jauhar. Kenapa dinisbahkan Al-Jauhar? Kerana beliau peniaga batu-batu permata. Dan dikatakan Al-Hashimi bukanlah kerana beliau dari keturunan Bani Hashim, tetapi kerana salah seorang daripada Bani Hashim telah memerdekakannya atau memerdekakan salah seorang daripada nenek moyangnya. Jadi dikaitkan dengan Bani Hashim kerana itu. Jadi Ali bin Al-Ja'd ini lahir pada tahun 133 Hijrah. Beliau meriwayatkan hadis daripada Ibrahim. Itu senaras itulah. Anda tidak nak baca semuanya, cuma terus pergi pada dari segi tausik dia tu, bagaimana pandangan tokoh-tokoh berkenaan dengan dia ni. Cuba kita tengoklah di sini. Yahya bin Ma'in mengatakan dia seorang perawi yang thiqah dan saduq. Thiqah ni boleh dipercaya, saduq ni maknanya seorang yang benar. Kalau mengikut ulama, saduq ni lafaz ta'dil yang paling rendah lah. Dia dikatakan adil tapi peringkat yang paling rendah, saduq. Beliau juga mengatakan Ali bin Al-Ja'd adalah perawi Baghdad yang paling teguh dalam meriwayatkan hadis Syu'bah. Kalau dalam bab periwayatan hadis daripada Syu'bah, maka dia ni kira paling teguh lah di Baghdad.
Baik, Abu Zur'ah mengatakan dia seorang yang saduq dalam meriwayatkan hadis. Abu Hatim mengatakan dia seorang perawi yang teguh dan kuat. Saya tidak pernah melihat dari kalangan muhaddithin orang yang menghafal hadis lalu mengemukakan hadis itu dengan lafaz yang betul-betul sama, tak ubah tu perkataan itu, tanpa sedikit pun berlaku perubahan, kecuali Qabisah dan Abu Nu'aim dalam meriwayatkan hadis Ats-Tsauri. Yahya Al-Himmani dalam meriwayatkan hadis Syarik, dan Ali bin Jab dalam meriwayatkan hadis Syu'bah. Tak apalah kita baca begitu, kita tidak nak bincang tu ya. Cuma ni hak penting ya. Ni. Cuma terdapat dua kritikan terhadap dia. Sebab tu dia ni termasuk perawi yang mukhtalafihi, yang ulama berselisih pendapat tentang keadaan dia ni. Cuba tengok di sini. Ni dua kritikan terhadap dia. Perlu kita tahu juga. Takut kita pun jadi confused. Kenapa Imam Bukhari buat mari riwayat Tok Guru dia ni? Takut kita jadi silap faham lah. Cuma terdapat dua kritikan terhadap Ali bin Al-Ja'ad. Kritikan pertama terhadapnya ialah dia ni dikatakan seorang yang berfahaman Jahmiyah. Antara fahaman Jahmiyah yang paling besar lah, yang besar, iaitu fahaman orang yang menafikan sifat Allah yang telah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga disebutkan oleh Nabi dalam hadis-hadis. Dan dia juga dikatakan berfahaman bahawa Quran itu makhluk, bukan qadim. Tu kita baca dulu. Lepas ni adalah ulama pertahan, ulama kata tak betul ni. Tak apa, kita baca dulu. Imam Muslim mengatakan dia seorang perawi yang thiqah. Imam Muslim kata, ni anak murid Imam Bukhari lah. Imam Muslim kata dia ni seorang perawi yang thiqah, tetapi berfahaman Jahmiyah. Di segi thiqah tu thiqah, maknanya kita kata di segi pemikir ingatan, pemolek, tidak melakukan tadlis, tapi dia ni ada faham Jahmiyah. Tak adilah menafikan sifat Allah. Agaknya itulah sebabnya Imam Muslim tidak memasukkan hadisnya ke dalam Sahih Muslim. Jadi Imam Muslim tak ambil hadis daripada dia. Padahal Ali bin Al-Ja'ad adalah antara guru tertua yang pernah Imam Muslim temui. Riwayat Muslim daripadanya hanya terdapat dalam kitab hak selain Muslim. Maknanya Imam Muslim ada juga riwayat daripada dia, tapi bukan dalam kitab Muslim, dalam kitab Sahih Muslim. Mana dalam kitab lain adalah. Kerana itu juga Imam Ahmad bin Hanbal melarang kedua-dua orang anaknya daripada mendengar hadis daripada Ali bin Al-Ja'ad. Sebab kerana fahaman Jahmiyah dia tu. Al-Jawzajani berkata, dia kata Ali bin Al-Ja'ad ini bukan bergeluman dalam satu bid'ah saja, bukan Jahmiyah saja ni. Bukan dia ni terlibat dalam fahaman Jahmiyah saja. Dia ni menyeleweng dari kebenaran, dan dia ni adalah bukan Syiah biasa, pelampau Syiah. Paruk juga Jawzajani kata tu. Baik, tak apalah. Tetapi menurut sesetengah ulama, dia kata tidak terbukti tu dengan sesungguhnya dia ni seorang Jahmiyah. Kalau nak bukti dengan teliti lah, tak boleh. Dan tidak terbukti juga dengan sesungguhnya dia pernah mengatakan Al-Quran itu makhluk. Kerana itulah Imam Bukhari mengambil riwayatnya dan mengemukakannya di dalam kitab sahihnya ini. Hafiz Az-Zahabi setelah menukilkan kata-kata para ulama tentang Ali bin Al-Ja'ad sebagai seorang perawi Jahmiyah, dia kata gini, bila ada orang kata, mana Imam Zahabi membuat ulasan, bila ada orang kata Ali bin Al-Ja'ad ini berfahaman Jahmiyah, maka Imam Zahabi membuat ulasan dengan berkata, dia kata sesetengah golongan muhaddithin terlajak, berdoa lah, terlajak kuat menghukum orang yang ada sedikit sahaja keterlanjuran yang menyalahi sunnah. Ali bin Al-Ja'di adalah salah seorang imam besar, lagi hujjah, boleh buat hujjah dia. Itu pandangan Imam Az-Zahabi. Dia kata kadang-kadang setengah muhaddis ini agak kerah doa, melampau. Itu pandangan dia lah. Baik. Kritikan keduanya ialah ada orang mengatakan dia berfahaman Syiah. Syiah pula Syiah gulat, melampau. Abu Ghassan menukilkan daripada Ad-Duri, kata dia,
dia pernah berada dekat dengan Ali bin Al di suatu majlis. Sebab kalau sebut Syiah ni kan mesti dah ada masalah dengan sahabat lah. Tama-tama Syiah ni Syiah melampau. Tuduh muhaddisin terhadap Ali bin Al-Ja'ad. Dalam majlis itu ada Abdullah bin Umar. Ni sahabat Nabi lah, anak Sayyidina Umar. Lalu ada orang membaca di hadapannya hadis Ibnu Umar yang bermaksud, kami di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu sudah pun menyebutkan bahawa sahabat ini melebihi sahabat ni. Mana di kalangan sahabat tu ada yang lebih, ni lebih daripada ni. Duk sebut gitulah daripada dia ni. Dan sebaik-baik umat ini selepas Rasulullah adalah Abu Bakar, Umar dan Uthman. Ni tak ada khilaf ni. Cuma ada khilaf di kalangan ulama, setengah ulama khilafnya mana lebih Uthman dengan Sayyidina Ali. Tapi kalau letak tiga ni, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman. Tapi setengah sebut Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ni tu tak ada khilaf. Tak ada khilafnya antara Sayyidina Uthman dengan Sayyidina Ali. Siapa dulu? Nak letak tu nombor 1 Sayyidina Abu Bakar, nombor 2 Sayyidina Umar, tu tak ada khilaf. Nak letak nombor 3 tu khilaf. Nak letak Sayyidina Uthman dulu ke nak letak Sayyidina Ali dulu? Tu khilaf lah. Tapi boleh kata ke jumhur ulama 3 ni. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman. Lepas tu Sayyidina Ali. Dapat ni dianggap sebagai tokoh utama sahabat lah. Kukuk mana pun. Jadi bila ada orang sebut di kalangan sahabat yang banyak tu sampai 70,000 orang mengikuti Hafiz Ibn Hajar tu, hak paling utamanya 3 ni lah. Ataupun masuk Sayyidina Ali tu sendiri. Tu jumhur ulama juga tu berpendapat gitu tu. Baik. Jadi bila kami duk kecek gitu, tu maka sampailah percakapan kami tu ke pengetahuan Rasulullah. Ni cerita ni. Ni cerita yang disebut di hadapan Abdullah bin Umar ni lah. Nabi tak kata apa. Bila ada sahabat duk catch, dia kata Sayyidina Bakar lebih sekali, lepas tu Sayyidina Umar, lepas tu Sayyidina Uthman. Bila siapa aku kata Nabi tak kata, Nabi kata tak betul tu. Mana Nabi diam. Diamnya Nabi maksudnya Nabi memperakui ini. Itu maksudnya. Hak dia nak tekankan di sini, hak dia nak highlight di sininya, kata Ali bin Al-Ja'ad. Dia kata tengok budak ni. Dia sebut begitu, tengok budak ni. Padahalnya dia tu bukannya sahabat pun. Ali bin, tiba-tiba dia kata kepada Ibnu Umar, sahabat Nabi tu, tengok budak ni. Dia maksudkan dengan kata-kata budak ni Ibnu Umar. Tak ada orang kecek gitu kepada sahabat. Dia tidak pandai pun menceraikan isteri dia. Nak cerai isteri pun tak erti. Ni kata-kata ni dia panggil kalimatut takbih. Kalau kita lah ni tak takut bini tu. Bini buat mana pun tak cerai, jenis dayuh seolah-olah gitulah. Jadi gambaran buruk dia cuba berikan kepada Ibnu Umar. Tiba-tiba dia mengatakan kami di zaman Rasulullah dahulu menyebutkan orang itu lebih berbanding orang ni. Dia tu siapa dia? Dia nak hukum orang ni lebih sana bakal lebih. Dia nak cerai bini dia pun tak berani. Nak cerai bini dia pun tak erti. Ayatnya dia ni, kata-kata dia ni merendahkan kedudukan Ibnu Umar. Ibnu Umar tu sahabat utama tu. Ni antara 2,000 sahabat yang tidak berpihak dalam peperangan sahabat dia boleh masuk belaka. Dia ni orang yang berkecuali, sebab tu dia boleh nasihat semua orang. Dia sikap dia gitu. Dia tak suka berpihak pada orang ni. Tu sikap dia. Dia ni Ibnu Umar. Mana sahabat besar, tiba-tiba dia kata, budak ni dia kata nak cerai bini, betul erti nak nilai orang tu lebih, orang ni lebih. Seolah-olah begitu. Baik. Kita baca dulu. Begitu juga ni cerita Ali Al-Ja'ad. Begitu juga apabila disebutkan hadis Nabi, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya anakku ini adalah sayyid. Anakku ni maksudnya cucu Rasulullah maksudnya. Setengah ulama kata maknanya Sayyidina Hasan tu lah. Tu. Setengah kata Sayyidina Husain. Ada khilaf pula situ tu. Tapi orang Arab ni kadang-kadang bila dia guna anak tu makna cucu pun boleh. Baik. Dia mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadikannya sayyid sebagai sindiran.
bahawa umat Islam tidak menjadikannya sebagai ketua walaupun dia memang seorang sayyid. Adapun tentang hadis Ibnu Umar tadi, baru dia nak ulas saya ni. Adapun tentang hadis Ibnu Umar tadi, dia menafikannya. Mana Ali Al-Ja'di, dia menafikan. Ahmad bin Ibrahim Ad-Dawraqi bercerita katanya, saya pernah berkata kepada Ali, saya mendapat tahu kamu ada kata tak molek lah pada Ibnu Umar, sebut saya Ibnu Umar budak ni. Itu kata-kata huduh tu, menghina tu. Apa jawab Ali bin Al-Ja'di? Dia kata, saya tak pernah berkata gitu. Maknanya itu cerita ke? Bila orang tanya dia, betul ke? Dia mau kata gini kepada Ibnu Umar, dia kata tak, saya tidak pernah berkata gitu. Tu maknanya cerita ni ada penafian daripada dia sendiri. Begitu juga berkenaan dengan hadis sayyid tadi. Nabi sebut tadi kan, Nabi sebut tadi, sesungguhnya anakku ini adalah sayyid, penghulu dari syurga tu lah. Tu dalam hadis sebut. Baik, dia kata, tiba-tiba dia kata Allah SWT tidak menjadikannya sayyid sebagai sindiran bahawa umat Islam tidak menjadikannya sebagai ketua walaupun dia memang seorang sayyid. Tu jadi Nabi sebut gitu sebagai nak menyindir umat ini. Anak aku ni sayyid, tapi orang ramai tak sih menjadikan dia sayyid. Sekali kita tengok nampak posisi dia nak seolah-olah begitulah. Bila kata Syiah ni dia utama benar Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan Husain tu. Jadi Nabi kata gitu tu pada pandangan Ali Al-Ja'di, Nabi nak menyindir umat ini. Bapa tidak akak cucu dia jadi ketua, bahkan bunuh pula. Sayyidina Hasan pun kena racun, mati juga, mati muda lagi. Lepas tu Sayyidina Husain pun mati di Karbala tu. Baik, betul ke gitu? Betul ke dia kata gitu? Hak Nabi kata anakku ni sebagai sayyid, setengah ulama kata riwayat tu sah, setengah kata tidak. Dalam syurga mana ada jawatan? Macam-macam lah ulama sebut. Tak apalah tu biarlah tu. Baik, berkenaan dengan hadis sayyid tadi, betul ke dia buat ulasan tu, Nabi kata gitu dengan maksud menyindir umat ini? Berkenaan dengan hadis sayyid tadi, Imam Zahabi mengatakan bahawa riwayat ini dikemukakan dari Abu Ghassan Ad-Duri, tetapi dia ni seorang yang majhul. Abu Ghassan Ad-Duri ni orang tak kenal pun. Jadi dalam bab periwayatan ni, kalau seorang perawi itu meriwayatkan khususnya dari sudut tadi, mana kalau kita pakai pendapat dia tu, maknanya teruklah Abul Ja'di tu. Ini termasuk dalam bab tajrih, dalam bab meriwayatkan tentang keburukan seseorang. Bolehkah kita terima sebab perawi dia ni majhul ni dhaif lah tadi. Sebab kalau kita nak cerita tentang keburukan orang, dia kena perawi itu mesti kuat. Andai kata dia memang pernah bersikap begitu pada suatu ketika, ulama-ulama hadis mengira dia telah bertaubat lalu menerima hadis. Boleh jadi satu ketika dia bersikap begitu kan terhadap hadis Nabi. Sebab hadis ni sebenarnya bila dia kata Nabi kata gitu, ni anak cucu aku ni ketua ni, tiba-tiba dia buat ulasan Nabi kata gini kerana nak sindir umat ni, kerana tidak beri perhatian kepada cucu Rasulullah. Bau Syiah tu, bau Syiah tu kata-kata dia tu. Yo, kau begitu ya. Sebab tu ulama kata hak juri riwayat kita ni pun orang tak kenal. Tu Abu Ghassan Ad-Duri. Baik, kadang kita terimalah betul dia kata sungguh, mana riwayat ni betul. Tiba-tiba ulama hadis boleh terima hadis dia. Maknanya bagi pandangan ulama hadis, dia ni telah bertaubat daripada faham Syiah tu. Telah bertaubat. Sebab tu ulama hadis terima. Sebab Imam Bukhari ni sangat cermat bab perawi ni. Sangat cermat ya. Mana kalau dia terima ni dalam pengetahuan dia, makna orang ni baik. Tetapi ada dinukilkan. Kenapa molek bila kata dinukilkan ni, maknanya tak kuatlah pandangan ini. Kila ataupun nukila. Tetapi ada dinukilkan bahawa Ali Al-Ja'di ni pernah mengatakan sebut benda yang tak baiklah kepada Muawiyah. Itu maknanya dia kata sesuatu pada Muawiyah. Muawiyah ni kan ahli syurga, penulis wahyu.
Gapo dia? Tetapi Muawiyah, tidaklah aku suka kalau Allah seksa dia. Nak ayatnya, tidaklah aku tidak suka. Maknanya dia kata Muawiyah ni aku suka ni kalau Allah azab dia aku suka. Itu maksud dia ni. Mana Muawiyah ni kalau Allah azab dia aku suka. Mana dia suka Muawiyah ni kalau diazab. Sedangkan Muawiyah ni ahli syurga, maknanya tidak diazab. Bercanggah dengan hadis Nabi yang lain tu. Itu. Begitu juga ada dinukilkan. Semua ni sirah tamrid dinukilkan. Kata-kata daripada Ali Al-Ja'di tentang Sayyidina Uthman. Oh ni memang tak betul lah ni. Memang ada dalam sejarah sebut ni. Kononnya Sayyidina Uthman ni telah mengambil 100,000 dirham daripada Baitul Mal tanpa kebenaran, tanpa cara yang betul. Mana kalau kita terima ni berat ni dia ni. Ali Al-Ja'di ni tuduh Sayyidina Uthman tu ahli syurga tu. Naku Rasulullah dua orang tu beratlah. Baik. Kerana itu Abu Daud berkata, Ali ni telah dicap atau telah dicap dengan cap yang tidak baik kerana dia kata, saya tidak berasa terkilas sekiranya Muawiyah diseksa oleh Allah. Saya tak rasa rusing, tak rasa sedih ke abuk. Bahkan suka ada kalau dia kena seksa oleh Allah. Kata Abu Daud, ucapan dia ni lah orang ragu kepada keadaan dia, orang rasa tak senang hati, ulama tak senang ambil hadis dia. Ni antara kata-kata ni lah kata Abu Daud. Baik, kata Ibnu Adi, tujuan anda baca dengan detail supaya hadis-hadis tak faham bahawa dia ni mana termasuk perawi yang mukhtalafihi, perawi yang ulama berselisih pendapat tentang keabsahan diri dia tu. Mana kalau orang terima dia ni tak molek, mana dhaif dah dia. Tak apalah, kita tengok dulu. Ia jadi besar isu ni bila Imam Bukhari terima. Tu jadi besar tu. Kata Ibnu Adi, saya tidak dapati riwayat Ali bin Al-Ja'd bermasalah jika ia meriwayatkan daripada perawi yang thiqah. Jadi kata Ibnu Adi, saya betul lah orang kata gini kepada Ali, tapi kalau Ali bin Al-Ja'di dia meriwayatkan dari perawi yang thiqah, itu saya rasa tidak bermasalah, boleh terima lah. Jadi maknanya kata Ibnu Adi, Ali bin Al-Ja'di ini sudah tercedera peribadi dia. Tapi kalau dia riwayat daripada orang yang terbukti thiqah, boleh kita terima riwayat dia. Itu maksud dia nya. Maknanya semata-mata dia tu tak kuat kalau tengok pada dia saja. Imam Bukhari walaupun terkenal seorang yang teliti dalam menilai perawi-perawi, tetap menerima Ali bin Al-Ja'di ni sebagai perawi dalam kitab sahih dia. Dia kena ingatlah, bila dia ambil direct ni, sebab Ali bin Al-Ja'di ni guru dia ambil direct. Berat kalah tu. Tapi bila Imam Bukhari terima, maksudnya pada pandangan Imam Bukhari dia ni thiqah lah. Itu maksud dia. Hafiz Ibn Hajar pula berpendapat Imam Bukhari hanya mengambil beberapa riwayatnya daripada Syu'bah saja. Kata Hafiz Ibn Hajar ni tersebut dalam kitab Al-Hadiyus Sari, Muqaddimah Fathul Bari. Di dalam Tahzibut Tahzib pula Hafiz Ibn Hajar menyebutkan sebanyak 13 hadis Syu'bah telah diriwayatkan melalui jalur Ali bin Al-Ja'di dalam Sahih Bukhari. Maknanya Imam Bukhari bukan ambil dengan sebebas-bebasnya riwayat Ali bin Al-Ja'di, tetapi dia hanya ambil riwayat Ali bin Al-Ja'di sekiranya beliau mengambil hadis daripada Syu'bah. Makna kalau riwayat Ali bin Al-Ja'di daripada Syu'bah, baru Imam Bukhari ambil. Makna kalau Ali Al-Ja'di ataupun Ali bin Al-Ja'di ni ambil daripada perawi selain daripada Syu'bah, Imam Bukhari tak terima. Dah tu sebenarnya bukan Hafiz Ibn Hajar saja, kata orang lain pun kata gitu juga. Baik. Mana ambil tu bersyarat lah, bukan secara bebas, secara mutlak tidak. Sikap para ulama ni salah satu kaedah lah ni. Sikap para ulama ahli sunnah wal jamaah secara umumnya terhadap hadis-hadis yang diriwayat oleh ahli bid'ah ialah sebab kira-kiranya Ali bin Al-Ja'di ini sudah terpalik sebagai ahli bid'ah. Lepas tu bila kata ahli bid'ah tak boleh ambil secara total, secara mutlak. Hilang terus nilai dia ke lagu mana? Ada.
sikap ahli sunnah wal jamaah dalam bab perawi yang terpalit sebagai bid'ah ni, mereka ada sikap berhati-hati. Cuba tengok. Yang pertama, tidak diterima hadis-hadisnya jika ia sangat-sangat melampau dalam bid'ah dia. Kalau dia melampau dalam bid'ah dia, tadi tu melampau tu, kalau kutub Muawiyah tu termasuk melampau tu, kalau mengikut ulama tu, kalau kita baca dalam kitab memang melampau tu. Pandai rendah pada Ibnu Umar tu melampau tu, bukan sahabat kecil tu Ibnu Umar tu. Lepas tu takwil secara membabi buta hadis Nabi tadi, nak sindir umat ni, nampak bau Syiah tu. Nah, tak apalah kita tengok tak apalah ni ayatnya pandangan ulama kita. Yang kedua, hadis-hadis yang menyokong bid'ahnya tidak boleh diterima. Tengoklah hadis dia riwayat tu macam mana. Kalau hadis tu menyokong faham hak salah tu, tak boleh terima. Yang ketiga, tidak diterima hadis-hadis ahlu bid'ah yang menyeru orang kepada bid'ahnya. Makna riwayat hadis tu, matan hadis tu menyeru fahaman bid'ah dia tu. Ulama tak terima lalu. Yang keempat, tidak diterima hadis-hadisnya yang bercanggah dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh tokoh-tokoh sunnah hak lebih sahih daripada dia. Yang kelima, boleh diterima hadis-hadis ahli bid'ah yang telah bertaubat dan bid'ahnya dengan syarat dia tidak menyokong bid'ahnya. Imam Bawawi mengatakan Ali bin Al-Ja'di meninggal dunia pada tahun 230 Hijrah. Tak apalah tu Jadi maksudnya apa dia dalam maknanya hak ni ulama kita bersangka baik pada Imam Bukhari dengan mengatakan bahawa Imam Bukhari terima ni riwayat dia ni kerana bagi Imam Bukhari dia ni tuduhan-tuduhan yang dikatakan dia terlibat dengan fahaman Jahmiyah, atau dia ni sebagai Syiah yang melampau, itu tidak sabit. Itu satu. Yang kedua, kalau ada pun perkara tu suatu ketika mungkin dia telah bertaubat, perkara tu ada dalam pengetahuan Imam Bukhari. Sebab Imam Bukhari ni ulama kata kalau betul lah perangai lagu ni sungguh sabit, dia tak ambil. Dia tak ambil. Jahmiyah ni berat, terkeluar daripada ahli sunnah. Terkeluar daripada ahli sunnah. Enggak, dia tadi sebut beberapa perkara, dua hak berat tu. Jahmiyah lepas tu kata Quran makhluk. Berat tu. Tapi maknanya Imam Bukhari tak terima, ataupun kalau dia terima pun dia telah bertaubat. Sebabnya begini, ana pun duk perhati 2-3 kali juga, duk tengok, lepas tu duk rujuk juga dalam maklumat lain. Tak ada ulama kata dia ni mana ubah kalimah hadis ke. Tak ada sebut dia ni tukar kalimah ke orang panggil lemah ingat suul hifz, tak ada. Cuma faham ni, dia ni makna dari segi orang panggil kekuatan peribadi, dari segi ingatan, hafal kuat, tu tidak dinafikan. Sebab kalau hak tu bermasalah, kalau tak ada fahaman ni pun jadi lemah. Gitu Baik, seterusnya. Baik, cuba kita tengok dalam hadis ni. Cuba tengok nota 545 dan 546 itulah. Kalau kita perhatikan dalam hadis ni, nampaknya Abu Jamrah ni dimuliakan oleh Ibnu Abbas. Dimuliakan oleh Ibnu Abbas. Cuba tengok muka surat tak serupa ni. Ana nak ambil sedikit saja terjemahan dia ni. Ambil daripada awal lah. Cuba tengok semula. Nak ambil sedikit supaya nampak, takut tak ingat. Ali bin Al-Ja'di meriwayatkan kepada kami, katanya Syu'bah meriwayatkan kepada kami daripada Abi Jamrah. Abi Jamrah kita tengok selepas ni. Kata Abi Jamrah, aku duduk. Kata Abi Jamrah, aku duduk bersama Ibnu Abbas. Aku duduk dekat dia maksudnya. Lalu beliau mendudukkan aku di atas katil dia. Katil ni bukan makna katil tidur tu dak ni. Sari sini makna katil hak cepat biasanya orang duduk nyenggit, hak dia ujung tu ada naik gitu tinggi tu. Katil tu katil hak dia duduk kadang-kadang tu jenis katil gitu. Masa kursi panjang lah. Sebab tu dia boleh letak 2 orang duduk tu. Tu maksud katil, bukan katil hak dia tidur tu dak ni. Kayak di ruang tamu kan, dia panggil ku dia katil ku dia jenis gitu. Dia panjang, lepas tu dia ujung tu dia tinggi. Kadang kalau kita duduk nyandar gitu neraka lah lagu mana pun.
Nah, tu ni jenis khusi juga, cuma panjang sepakati. Aku duduk dekat dia, tiba-tiba dia akak aku suruh duduk atas kaki dia, atas kursi panjang dia tu. Lepas tu dia kata kepada aku, "Alah, tinggallah bersama kami beberapa lama. Dan aku akan beri kepada kamu khumus, salah satu daripada harta khumus, 1/5. Harta khumus ni kita tengok selepas ni, harta khumus ni hasil harta yang diambil daripada ghanimah tu lah. 1/5 kan? Untuk lillahi wa li rasulih, untuk Allah dan untuk rasulnya. Baik. Siapa dia Abi Jamrah ni? Sebab nampaknya dia ni diberi keutamaan. Mesti dia ada nilai ni. Sampai Ibnu Abbas letak atas kursi panjang dia tu. Baik, ni anda sebut ni bagi data dia secara ringkas. Siapa dia Abi Jamrah? Nama dia sebenarnya Abi Jamrah ataupun Abu Jamrah tu sama saja, tak ada masalah. Abi ke Abu tu Abba pun boleh. Dia tengok mahal i'rab dia lah. Nama dia sebenarnya Nas bin Imran bin Isam tu bin Isam bin Asim bin Wasi Ad-Dubai Al-Basri. Orang Basrah dia ni. Abu Jumrah ni kunyah dia ya. Bagaimanapun Nas lebih popular dengan nama Abu Jumrah. Orang tak panggil dia dengan nama asal dia. Lebih terkenal sebagai Abu Jamrah. Tu. Jadi selain daripada meriwayatkan hadis pada Ibnu Abbas, Abu Jumrah juga meriwayatkan hadis daripada Ibnu Umar ni. Maknanya banyak juga dia riwayat hadis daripada sahabat-sahabat lain selain daripada Ibnu Abbas itu, seperti yang disebut di sini Ibnu Umar, Anas bin Malik, Zahdan Al-Jarmi, A'is bin Amr Al-Muzani dan lain-lain lah. Baik, tak apalah sini. Kita pergi terus kepada 546. Kenapa Abu Jamrah dimuliakan sebegitu rupa oleh Ibnu Abbas? Apa kelebihan yang ada pada Abu Jamrah ni? Baik, timbul persoalan di sini, kenapakah Abu Jumrah dimuliakan sebegitu rupa oleh Ibnu Abbas dan bilakah peristiwa ini berlaku? Jawapannya ialah peristiwa ini berlaku ketika Ibnu Abbas menjadi gubernur di Basrah semasa pemerintahan Sayyidina Ali. Ni maknanya di Iraq lah, di Iraq. Cerita ni berlaku di Iraq zaman pemerintahan Sayyidina Ali di kawasan Basrah, Kufah lah. Dan sekitarnya terdapat ramai sekali orang-orang Farsi dan kebanyakan mereka tidak pandai bertutur dalam bahasa Arab. Maka Abi Jamrah lah yang menjadi penterjemah di antara orang Parsi itu dengan Ibnu Abbas. Jadi kalau ada pok-pok Parsi nak berurusan dengan Ibnu Abbas, maka mutarjimnya, penterjemahnya adalah Ibnu Abbas. Maknanya peranan Abi Jamrah ni sebagai mutarjim kepada Ibnu Abbas, penterjemah. Baik. Justru dalam kitab ilmu yang akan datanglah Kitabul Ilm, tersebut sebabnya begini. Kuntu utarjimu bainan nas. Jadi kata Abu Jamrah, dia kata aku ni menjadi penterjemah antara Ibnu Abbas dengan masyarakat Parsi tu, hak di Iraq tu. Gitu. Baik. Nota 547. Pemberian Ibnu Abbas kepada Abi Jamrah adakah sebagai sagu hati ataupun sebagai upah kerana dia menjadi penterjemah tu? Biarlah kita baca ni nak. Sebab ini ada berkait dengan riwayat. Baik, Ibnu Abbas hendak memberikan sebahagian daripada hartanya kepada Abi Jamrah. Maknanya harta khumus tu diberi kepada, asalnya akan diberikan kepada Ibnu Abbas. Baik. Cuma Ibnu Abbas kata duduk dengan kita lah beberapa ketika. Jadi dia sebut sini 2 bulan dia duduk dengan Ibnu Abbas. Abi Jamrah duduk dengan Ibnu Abbas 2 bulan. Lepas tu bila mari rombongan suku Abdul Qais tu, tak apalah kita sebut lepas ni. Jadi kukuk mana harta tu asalnya hak milik Ibnu Abbas lah. Aku akan bui kepadamu. Bui ni sebagai sagu hati ke ataupun sebagai upah kerja sebagai penterjemah tu? Tu. Baik. Jadi 2 kemungkinan lah, sama ada bui sagu hati tidak kerana apa-apa urusan, sahaja nak bui, itu makna sagu hati, ataupun bui sebagai upah kerana menjadi penterjemah. Dari sini para ulama membuat kesimpulan bahawa upah ataupun sagu hati menyampaikan hadis boleh diambil
Begitu juga dengan mengajar hadis, kerana hadis yang dijadikan dalil ini hanya menceritakan tentang Abu Jamrah yang menjadi penterjemah saja, maka orang yang mengajar hadis lebih-lebih lagi lah patut mendapatnya. Sebab tu Imam Ar-Razi dia kata memang patut diberi lah. Patut disebab apa? Tamu-tamu kalau zaman kita, cuba bayangkan kalau cikgu-cikgu yang mengajar di sekolah tidak beri gaji, petang kena pergi jual ikan, ataupun kerjaan lain, dia terjejah tu kualiti perguruan. Itulah kita kata mengajar pun tidak boleh tumpu lah. Sebab apa? Sebab punca pendapatannya bukan terletak pada mengajar tu. Sebab tu ulama kata memang logik lah, sebab kerja lain lah. Bila dia kerja tu kena bayar, walaupun mengajar hadis, mengajar tafsir, mengajar hadis, tidak salah. Sebab dia timbul isu ni sebab peringkat awal dulu memang orang mengajar ilmu dia tak ambil gaji. Bahkan setengah-setengah tu dia kata tak boleh ambil gaji mengajar Quran, sebab tanggungjawab orang ulama, bukan kira gaji tu hak lain lah. Peringkat awal dulu. Jadi bila berlaku perubahan zaman, tuntutan hidup pun lebih besar, maka timbullah persoalannya. Mana kalau buaya apa salahnya? Lebih dia boleh tumpu lagi kepada buat kajian. Tamu-tamu zaman kita lebih mencabar, banyak lagi perkembangan ilmu. Sebab tu Imam Ar-Razi kata wajar diberi. Lepas tu ulama pun terima. Ulama pun terima. Tak apalah. Ini antara dana, yang ni antara dalil boleh. Kalau jadi penterjemah saja boleh dah. Sahkah kalau mengajar Quran, mengajar wahyu, bicara tentang wahyu tu Quran dan hadis, memang boleh. Ni antara dalilnya. Baik. Berdasarkan, tapi masalah ikhlas tak ikhlas tu hal lain. Tidak hal tu saja. Kalau ikhlas tak jadi apanya, mana-mana pun tak ikhlas tak jadi apa tu. Mana kalau kita buat, kita kata kalau ikhlas semua tak ambil, kecek tu tak ikhlas tu gitu. Orang lagu tu tak praktikal tu memang tak praktikal. Tak praktikal. Hak ni dibincang. Dibincang dengan panjang lebar lah. Tetapi semua ulama kata kalau seorang tu ada kemampuan dia mengajar wahyu ni, Quran ke hadis ke ataupun ilmu yang bercabang daripada ilmu wahyu tu, kalau dia tak ambil hak tu kira-kiranya lebih molek lah. Kalau ada pendapat lain, misalnya Imam Maududi, misalnya Syekh Maududi, dia tak ambil. Bahkan dia letak syarat, kalau nak ngaji dengan dia jangan bayar. Tu. Kalau nak bayar ngaji dengan orang lain, kita terpelik bunyi. Ana pun tidak baca dia ni, guru ana cerita lah. Lepas tu kita jumpa lah dalam maklumat dalam internet ni, rupanya dia ni ada seorang janda. Sebab dia kagum dengan kemampuan Imam Maududi ni, kata gini lah, kata Tok Guru ngajar tumpu kau tu, tak usah mikir nak cari duit lah, saya akan sapak keperluan Tok Guru, soalah gitu. Lepas tu dia siap tanya lagi, apa dia Tok Guru perlu sekarang ni? Ni kata Imam Maududi, saya perlu mutarjim dalam bahasa Parsi. Sebab masa tu apa-apa orientalis ni ramai di kalangan Parsi, dan apa-apa Parsi ni ramai nak merosakkan agama. Siapa tulis kitab? Dia kata saya nak baca kitab-kitab dia tak erti, khususnya kalau Syiah kak. Kalau Syiah ni sebenarnya, kalau kitab-kitab Syiah yang ditulis dalam bahasa Parsi, mengikut guru saya lah, dia kurang bertakiyah. Kadang-kadang dia sebut terang Sayyidina Ali itu Tuhan. Kalau dalam bahasa Arab banyak takiyah lagi. Tapi kalau dalam bahasa asal dia, bahasa Parsi tu, kadang-kadang tidak bertakiyah tu. Bahkan dalam syair-syair Parsi diberi gambar Sayyidina Ali, memang Tuhan, jelma Tuhan. Tapi kalau dalam bahasa Arab masih bertakiyah lagi. Jadi Maududi kata saya nak seorang penterjemah. Janda ni bayar upah pada penterjemah. Supaya ni. Tapi kalau nak ngaji dengan dia tak payah bayar. Jadi peluang untuk ngaji dengan dia lebih besar. Sebab apa? Tak ada PT boleh ngaji. Kalau hak lagu tu molek benar lah. Kalau boleh gitu. Baik, cuba kita tengok di sini. Berdasarkan riwayat yang lain di dalam Sahih Bukhari di bawah Kitabul Hajj, bab haji tamattu', qiran dan ifrad, setelah Abu Jamrah menukilkan kata-kata Ibnu Abbas, aqim 'indi faj'al laka sahman min mali, tinggallah bersamaku beberapa lama, aku hendak memberikan satu bahagian daripada hartaku kepadamu. Kata Syu'bah. Syu'bah bertanya beliau, kenapa? Jawab Abu Jamrah, bila ni Syu'bah tanya dia. Syu'bah tanya dia, kenapa Ibnu Abbas nak beri padamu harta tu?
Syu'bah ni antara guru pada Ali Al-Ja'di lah. Syu'bah ni antara guru Ali Al-Ja'di. Bapa Ibn Abbas nak harta kamu tu? Kata Abu Jamrah, lirru'ya allati ra'aitu, kerana mimpi yang aku alami itu. Oh, dia katakan ada satu mimpi aku cerita pada dia. Mimpi lagu mana? Cuba lihat riwayat berkenaan selengkapnya di bawah ini. Ni. Baik, cuba kita tengok di sini. Qala hadatsana Adam qala hadatsana Syu'bah qala akhbarana Abu Jamrah Nasr bin Imran As-Subai Ad-Dubai qala tamatta'tu fanahani nasun fasa'altu Ibn Abbas radhiyallahu anhuma fa'amarani fara'aitu fil manam kana rajulan yaqulu li hajjun mabrur wa umratun mutaqabbalah fa akhbartu Ibn Abbas faqala sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala li aqim 'indi faj'al laka sahma min mali qala Syu'bah faqultu lima qala lirru'ya allati ra'aitu. Adam meriwayatkan kepada kami katanya, Syu'bah meriwayatkan kepada kami katanya, Abu Jamrah Nas bin Imran Ad-Dubai meriwayatkan kepada kami katanya, aku pernah hendak memakai ihram. Ni kata Abi Jamrah ni, aku pernah hendak memakai ihram untuk menunaikan haji tamattu'. Ni haji tamattu' sebuah haji apa kita buat sekala ni. Mengerjakan umrah dulu ke? Gi nak haji tu buat umrah dulu. Kena bayar dam lah. Oh, dam sini lagi winya. Nah. Untuk seekor kambing tu. Siap-siap dah wi. Ni tamattu' ni, tu. Tetapi orang-orang melarangku. Tapi ramai orang tak ui aku buat tamattu' ni. Tak ui. Lalu aku tanya ke perkara itu kepada Ibnu Abbas. Maka Ibnu Abbas menyuruhku. Ibnu Abbas kata, tu sunnah Nabi tu. Moleklah buat ni. Beliau sebaliknya menyuruhku mengerjakan haji tamattu'. Kemudian aku bermimpi. Semacam ada seseorang berkata kepadaku dalam mimpi itu, haji tamattu' mu nak buat ni hajjum mabrur dan umrah mutaqabbalah, yakni umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila aku mimpi gitu, maka aku pun ceritalah mimpi aku tu kepada Ibnu Abbas. Maka Ibnu Abbas kata, hak haji tamattu' mu nak buat tu, itu adalah sunnah Nabi SAW. Lalu beliau pun selepas itulah baru beliau Ibnu Abbas kata kepada aku, tinggallah bersamaku beberapa lama. Aku hendak memberikan satu bahagian daripada hartaku kepadamu. Kata Syu'bah. Maka aku bertanya, kenapa? Bapa ya Ibnu Abbas nak beri harta kepadamu tu, wahai Abu Jamrah? Maka aku pun jawab, mimpi tadi lah. Maknanya dia anggap bila aku mimpi ni, bawah tidak ada waktu. Mimpi aku tu. Mungkin sekali kerana mimpi tu Ibnu Abbas beranggapan bahawa Abi Jamrah ni adalah seorang yang mulia kerana mendapat berita gembira sesuai dengan sunnah Nabi. Jadi siapa dia hak kata ke dia tu tak tahu lah. Hak dalam mimpi tu, siapa dia hak kata ke dia tu, moleklah buat gini ni. Boleh haji mabrur, boleh haji mabrur, boleh umrah mutaqabbalah ni, moleklah. Tak tahu siapa kata, cuma dalam mimpi. Tapi kukuk mana pemimpi itu dianggap oleh Ibnu Abbas mimpi yang baik dan dia ni ada kemuliaan. Kerana tu maka timbullah keinginan dalam hati Ibnu Abbas untuk memberikan sesuatu sebagai sagu hati pada Abi Jamrah. Apalagi Abi Jamrah telah banyak membantunya sebagai juru bahasa. Jadi makna kalau kita nak kata habuan harta yang hendak diberikan oleh Ibnu Abbas kepada Abi Jamrah ni, kalau kita nak kata sebagai penterjemah pun boleh. Kalau kita nak kata sebagai sagu hati pun boleh, atas dasar mimpi dia tidak anggap mimpi yang baik. Orang baik ni, orang juh ni, kita beri harta molek. Seolah-olah begitu. Ataupun kerana kedua-dua tu boleh juga. Itu maksud dia. Baik, seterusnya di sini timbul, cuba kita tengok semula terjemahan ni. Jadi bila Ibnu Abbas kata dia nak bui sebahagian harta dia pada aku, duduk tinggal dengan aku lah. Aku nak bui sebahagian harta. Lah ni tak ada lagi soal, ni tak ada lagi harta. Nanti lepas ni ada lah, tunggulah.
Aku duduk tu sampai 2 bulan dengan Ibnu Abbas. Kemudian dia kata, Ibnu Abbas kata, sesungguhnya rombongan dari suku Abdul Qais bila mereka datang kepada Nabi SAW, baginda bertanya, siapakah rombongan itu? Mereka menjawab, Rabi'ah, kabilah Rabi'ah. Bersabdalah, panjang sebab hadis ni antara panjang huraian. Bersabdalah Nabi, selamat datang kepada kaum itu atau rombongan itu dalam keadaan tidak terhina dan tidak menyesal. Tak apalah, itu kita bincang semula. Cuma anda nak sebut di sininya, siapa dia ni, suku Abdul Qais ni, rombongan ini terkenal sangat ni, bukan sahadis. Rombongan dia panggil Wafdu Abdul Qais. Wafdu Abdul Qais. Abdul Qais ni adalah bapa satu kabilah yang besar. Abdul Qais ni nama orang. Mana ada kabilah dia, daripada nama dia lah dia letakkan nama satu kabilah besar. Kabilah Abdul Qais. Asalnya nama orang. Silsilah keturunannya sampai kepada Rabi'ah. Rabi'ah ni satu kabilah pula. Satu suku Arab. Kabilah Rabi'ah bin Nizar bin Ma'a' bin Adnan. Sebenarnya hak ni keturunan Rasulullah daripada hak ni juga. Kalau kita tengok keturunan Rasulullah, baik. 549, cuba tengok, ana ambil sedikit lagi. Latar belakang di sebalik mengemukakan kisah rombongan Abdul Qais kepada Abi Jamrah. Bapa ya Ibnu Abbas bila sebut kepada Abi Jamrah, duduklah dengan aku beberapa lama, aku nak beri harta kepadamu. Lepas tu dia sebut cerita rombongan Abdul Qais ni. Bapa gitu. Dia ada latar belakang dia lah. Hak ni kena bincang minggu depan. Kalau nak bincang pun tak ada, jadi panjang. Kita bincang minggu depan lah ni. Molek juga kita tahu sebabnya Wafdu Abdul Qais ni bukan sahadis ni lah. Banyak hadis. Tu kita bincang, kita guti setakat itulah dulu insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.